Okay, baik. Alhamdulillah, yang saya kasih hormati kepada pengurusi majlis, kepada Ustaz Nasrun, kepada sahabat-sahabat saya yang dikasihi, kepada mak mertua saya, pak mertua saya sampai Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. Baik. Saya mewakili selebriti di kalangan pencetus ummah, di kalangan imam muda dan da'i untuk menunjukkan solidariti dan sokongan kepada Perikatan Nasional untuk kita memartabatkan Islam melalui medium Perikatan Nasional. Takbir! Apa ngantuk dah ke apa? Tak semangat dia. Boleh saya katakan dalam selebriti, pendakwah selebriti, 80% mendukung Perikatan Nasional. Tepuk tangan sikit. Sikit je. Sejujur sungguh. Baik. Jadi, sahabat-sahabat yang kasih Allah SWT sekalian, jadi kita nak nyanyi lagu Hohoi Yahui sikit, boleh tak? Nah, bagi mereka panas sikit, boleh? Okey. Hoi, hoi, yahui, depa sokong penyamun. Hoi, dulu kau kata sakau menyakau, sekarang kau suka, prinsip kau tukar. Okey, sama-sama boleh? Boleh? Hamba kalau tak nyanyi sama cerai ya, kata. Saya ni mai bukan daripada Alostar dah. Mak mertua saya, pak mertua saya duduk dekat Kuala Ketil, kat Kembai. Tapi saya bukan mai daripada situ. Saya bertolak daripada rumah, habis daripada kursus kuliah subuh, kemudian ada kursus jenazah. Saya bertolak daripada rumah pukul 11.30 pagi. Sampai sini pukul 5 petang. Agak-agak saya rumah kat mana? Saya duduk dekat Sungai Buloh, Selangor, semata-mata datang untuk support Perikatan Nasional di Padang Terap ni untuk kita menangkan Perikatan Nasional sini. Takbir! Hampa kalau balik awal cerai. Padang Serai. Padang Terap tu dia ingat YB tu. Padang Serai, okey? Padang Serai. Sebab ni saya nak kata beginilah. Walaupun kita ada 73 kerusi di dalam parlimen, mereka 80 berapa kerusi? PH berapa? 80 apa? 81 kerusi. Tapi ingat, kalau Ustaz Fawaz kata tadi, PM dah ada lantik, kita nak tanding apa lagi? Tapi saya nak bagi tahu, satu kerusi menentukan adakah DAP orang bukan Islam mereka dapat meletakkan agama mereka, dapat meletakkan ideologi mereka untuk menghilangkan Islam dalam negara kita. PM Anwar Ibrahim baru naik. Kabinet belum siap lagi. Yang siap kabinet kat rumah. Tapi DAP telah pun meletakkan satu syarat, pemerintah, kabinet, menteri, Perdana Menteri mesti meluluskan UEC ke dalam silibus mata pelajaran dan memberikan dana secara kekal kepada UEC. UEC ni menentang apa? Kan aku dah keluar bahasa Kedah aku ni. UEC ni adalah satu mata pelajaran silibus tentang sejarah negara China. Kalau kita meluluskan UEC dalam negara kita, maknanya kita telah menghilangkan semangat patriotik dalam bangsa Malaysia kita ni. Saya nak tanya, dekat Australia ada ke sekolah Cina? Ada ke UEC? Dekat Bangladesh tak ada Cina. Dekat Filipina ada ke sekolah Cina? Ada ke UEC? Dekat Europe, dekat Amerika, ada ke sekolah Cina? Ada ke UEC? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau laksana sahaja UEC, kalau buat sahaja sekolah Cina, maka pada ketika itu hilanglah nasionalisasi sayang pada negara. Cuba tanya pada diri kita sendiri, saya nak tanya. Sanggupkah kita
hilang Islam di dalam negara kita? Sanggupkah kita menghilangkan Islam dalam negara kita? Dalam parlimen, PH majoriti bukan Islam. Saya bagi tahu, saya siap. Ni nak cerita meremang bulu roma. Dalam Pakatan Harapan, majoriti bukan Islam. Dan di dalam Pakatan Harapan, walaupun telah bernikah dengan Barisan Nasional. Sebut menikah sudah, kan? Walaupun dah menikah dengan Barisan Nasional, tetapi Barisan Nasional adalah minoriti dalam Pakatan Harapan. Dan di dalam Pakatan Harapan, majoriti adalah bukan Islam. Walaupun Anwar memimpin Pakatan Harapan, walaupun mereka memimpin dalam parlimen, tetapi majoriti dalam Pakatan Harapan adalah bukan Islam. Kalau mereka mendesak Pakatan Harapan sebagai pemerintah dalam negara ni untuk melaksanakan UEC, untuk memberi dana kepada bukan Islam dan sebagainya, apa akan jadi pada negara kita? Sebab tu satu kerusi sangat penting. Kita ada 73 kerusi. Campur apa? Padang Serai. Aku duduk Sungai Buloh, aku tak kenal yang menatang ni. Tempat ni. Tapi saya datang sebab support Islam. Saya datang bukan sebab jauh. Kalau fikir jauh, saya tak datang. Esok saya ada kuliah subuh dekat Ijuk. Kalau fikir duit, saya tak datang. Tapi saya fikir nanti anak saya, cucu saya akan dipimpin oleh pemerintah. Dan saya tak nak anak saya dipimpin oleh pemerintah yang ada sekongkol dengan komunis. Saya tak nak. Hampa nak ke? Kalau tak nak, bagi menang. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Anak-anak yang duduk dekat Kuala Lumpur, anak-anak yang duduk dekat Johor, paksa diorang balik, tak ada duit, cari duit tabung. Walaupun duit tabung tu duit tabung haji, bagi mai balik sini. Jiran tak ada duit, bagi duit pada dia, sebab ini satu jihad untuk meletakkan orang Islam paling ramai dekat dalam parlimen. Kita dah, Kelantan dah meramaikan, Terengganu dah meramaikan, Perlis dah meramaikan, Kedah dah meramaikan. Saya Selangor cukup sedih. Merah. Dia bila tengok merah ni macam perempuan main darah haid tu. Duk mood dia tak ada. Aku macam tu lah. Mood aku tak ada. Allah, aku rasa macam nak pindah Kedah balik. Saya duk matampau. Saya dengan Ustaz Fawah dulu 10 tahun lepas banyak sekali lah. Waktu tu dia kurus, aku pun kurus. Dulu macam ni, sekarang macam ni. Dia gemuk, aku pun gemuk. Beza dia dua, aku satu lah. Tu je. Kan? Kekal selamanya. Tapi saya nak bagi tahu, kalau kita gagal mempertahankan kerusi Padang Serai untuk Perikatan Nasional, maknanya kita dah menghilangkan satu kerusi untuk menegakkan Islam. Adakah Barisan Nasional akan menjadi singa dalam Pakatan Harapan? Takkan. Ingat lagi tak peristiwa 2013? Mesyuarat Agung di Taman Melawati, Selangor, Kuala Selangor. Di Melawati dekat Kuala Selangor. Ingat lagi tak peristiwa tu? Ingat lagi tak? Yang mana golongan-golongan elit, golongan-golongan profesional PAS yang melabelkan orang keluar daripada parti Islam Malaysia PAS dan buat satu parti baru iaitu Amanah. Ingat? Dulu dia orang cukup hina kita, penjilat, rasuah. Sekarang krik-krik, senyap lah. Senyap. Lepas tu saya kata, kita kalau nak hina orang, jangan lebih-lebih. Kita nak kata orang, jangan lebih-lebih. Sama juga dengan PH. Duk sakau. Jadi sayang. Ya. Sama juga dengan BN. No Anwar, no DAP. Sekarang, I love you Anwar. I love you DAP. Muah. Sampai tahap tu. Tak, sungguh. Tapi saya pelik. Dekat sini, awak mereka berkelahi.
Mereka menikah dah, tapi bertanding sekali. Aku tak tahu. Walaupun di sini ada kerusi PH, ada kerusi BN, tapi percaya tak, dia orang ni tidak sebulu, dia orang nak rampas kerusi. Walaupun dia orang dah duduk dalam PH, dia orang nak rampas kerusi, nak meramaikan kerusi dalam parlimen menjadi daripada 30 kepada 31. Dan PH juga nak membanyakkan kerusi dia untuk nak menyaingi PN. Itu sahaja. Sebab itu saya kata perjuangan kita untuk memenangkan Islam, menambah satu lagi kerusi dekat Padang Serai ini adalah satu perjuangan, satu pengorbanan, habiskan harta kita untuk bantu memenangkan Perikatan Nasional. Aku main jauh ni, aku nak tengok menang lah. Itu sajalah. Tapi kita ada peluang. Kita ada peluang besar. Sebab apa? Sebab majoriti di dalam Barisan Nasional, mereka sudah tidak percaya dengan tapuk kepimpinan. Dan mereka sebahagian mula nak menyokong Perikatan Nasional atas dasar kekecewaan. Tetapi ingat, jangan terlalu yakin kita menang. Orang yang terlalu yakin memikul sesuatu beban, akhirnya dia akan gugur. Itu saja. Tolong. Kami dari pihak pendakwah selebriti sentiasa menyokong melalui media sosial. Siapa sini anak-anak muda? Tolong. Ibu ayah yang ada anak-anak, tolong bagi tahu anak-anak, buka akaun TikTok. Yang ada akaun TikTok, tolong pastikan sebarkan tentang Islam di dalam akaun TikTok. Sebab kemenangan kita, majoriti datang daripada anak muda. Dan di mana anak muda datang kesedaran? Kalau kita dulu, tahun 90-an, datang kesedaran daripada ceramah-ceramah macam ni. Tapi hari ini punya ceramah, ni tak ramai ni. Dulu, penuh belakang. Siapa buka gerai kira boleh dapat gaji 2 bulan lah. Itulah. Tapi sekarang ni tak ramai ni. Tapi yakinlah majoriti anak muda melihat melalui media sosial. Dan kita menang disebabkan kita berjaya menguasai media sosial. Terutama sekali umur bawah 30 tahun mereka tengok TikTok. Sekarang ni TikTok dan Twitter dia tengah berlawan. Liberalisme, anak-anak muda liberalisme duduk dalam kampung yang nama dia Twitter. Dan anak-anak muda yang menyokong dan mendukung Islam, yang sukakan Islam, banyak menyebarkan tentang Islam di dalam akaun TikTok. TikTok tidak membenarkan apa-apa yang berbentuk LGBT. Tidak membenarkan apa-apa bentuk tentang perkauman. Tidak membenarkan apa-apa berbentuk sentimen yang membentuk sensitivity. Sebab tu Islam boleh bertapak dalam TikTok. Sebab apa? Sebab kita sentiasa menyebarkan kebenaran dan kasih sayang. Jadi atuk umur 70 buka akaun TikTok. Kena? Bagi tu anak macam mana buka akaun TikTok? Kalau anak kata bapak nyanyuk ke, nyanyuk pun nyanyuk lah. Demi perjuangan Islam. Habaq macam tu. Anak kata, pak, mak, dah buang terbiak nak mati ke? Tak apa. Mak akan mati dengan TikTok. Mati dengan perjuangan Islam. Kita kena ingat, apa sahaja benda yang kita boleh guna untuk sampaikan Islam, guna benda tu. Kalau sekarang ni kita nak mensasarkan dakwah Islam melalui ceramah, tak sampai. Sebab majoriti sekarang masuk ke media sosial. Dan macam mana kita nak buat untuk masuk ke media sosial? Saya bantu kempen calon Haji Ghazali dekat Sungai Buloh. Keluar subuh, balik 1 pagi. Keluar subuh, balik 1 pagi. Setiap kali pergi jumpa, dapat jumpa tak sampai 1,000-2,000 orang. Minggu pertama, saya buat video berkaitan tentang kempen, tentang bahan-bahan kempen minggu pertama. Minggu kedua, saya gunakan bahan kempen tu, kita blast, habiskan duit puluh ribu untuk buat ads, untuk buat iklan, masuk ke dalam akaun-akaun anak muda. Yang tak dengar ceramah ni, diorang ada tak handphone kat rumah? Ada. Dia akan buka, dia akan tengok.
Dan pastikan padang serai ni kita belas sungguh-sungguh. Satgi dah kutip duit belum? Dah kutip duit. Balik kutip lagi. Sebab kalau kita nak mengharapkan ceramah kelompok, tak ramai akan dapat. Kalau kita nak mengharapkan pergi rumah ke rumah, tak ramai yang akan sampai. Tapi setiap rumah ada ni. Setiap anak muda ada ni. Waktu dekat pasar malam, dia orang di samping berniaga, dia orang tengok ni. Kita kena fikir macam mana kita nak pastikan agenda Perikatan Nasional masuk ke dalam handphone setiap daripada pengundi kita. Ini kena fikir. Dan ini perlu dibantu oleh semua ni. Tolong, saya menyeru dan saya merayu. Kebangkitan Islam sedang berkembang. Setiap 100 tahun akan lahir satu mujaddid baru. Waktu bila kejatuhan khilafah Islamiyah, Turki Utsmaniyah bila? 1920? Tahun berapa? 1920? 24. Bukan 2022, itu World Cup. Kan, mentang-mentang semalam Selangor kalah. Aduh, aku geram betul. Dah penalti, dah gol lah. Dia pergi masuk tak ada satu sama. Aku tak puas hati betul lah. Kan tak dapat cuti dah. Aduh. Tak apa, hampa Kedah tak apa lah. Aku pun Kedah juga kan. Sama-sama lah. Baik. Islam jatuh pada tahun 1924. Waktu tu lahir satu mujaddid yang namanya Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna. Yang nama gerakannya Ikhwanul Muslimin. Dan pada waktu tu, dalam hampir tak sampai 5 tahun pemerintahan Syekh Hasan Al-Banna, gerakan Islam laju tersebar seluruh dunia sehinggalah tak mampu nak kawal fikrah-fikrah dia. Dan akhirnya cara nak menyatukan hati-hati ahli-ahli Ikhwanul Muslimin seluruh dunia, Asy-Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna mewujudkan satu zikir namanya Al-Ma'surat. Kita, pejuang-pejuang Islam, tolong baca. Nak pilihan raya, jihad kita nak menentang kufar, jihad kita nak memenangkan padang serai ni, pagi lepas subuh, lepas asar, tolong jangan tinggal Ma'surat. Itulah kekuatan tentera kita. Ibu ayah baca zikir Ma'surat, Allah hantar kekuatan pergi kepada pejuang-pejuang yang menggerakkan jentera ni. Kita tak bersama dengan mereka. Jujur saya kata, penggerak-penggerak jentera pilihan raya, mereka tidur satu hari tak sampai 3 jam. Saya tahu sebab saya pernah bersama. Saya baru habis bantu pilihan raya dekat Sungai Buloh. Saya tahu benda tu. Tolong jangan tinggal, kirimkan. Ya Allah, aku baca Ma'surat ni, tolong kirimkan tenaga, kekuatan kepada pejuang-pejuang saf depan yang nak memenangkan Perikatan Nasional. Tolong baca. Kalau kita tak mampu nak bagi duit, kalau kita tak mampu nak bagi masa, kalau kita tak mampu nak bagi tenaga, kalau kita tak mampu nak hantar anak kita pergi bantu agama, tolong bagi masa lepas subuh, duduk baca zikir Ma'surat. Sebab di hujung tu ada satu doa yang namanya doa Rabitah, yang menyatukan hati, yang menguatkan hati sesama kita. Benda ni wujud pada 1924. Sekarang tahun berapa? 2022. Tahun depan 2023. Tak ada tahun depan. 2 bulan lagi. Sebulan lagi. 2023. Tahun satu lagi 2024. 2024 tolak 1924, genap 100 tahun. Dan tolong, setiap 100 tahun akan lahir satu mujaddid yang memimpin Islam. Dan tolong biar kita bersama dengan jentera-jentera, gerigi-gerigi, gia-gia yang sama dalam membantu Islam. Kalau tak boleh bagi banyak, bagi sikit pun tak apa.
Bangkit 3 pagi, bangkit 4 pagi, angkat tangan berdoa, ya Allah tolong menangkan Perikatan Nasional. Ya Allah bagi kekuatan kepada jentera. Ya Allah hancurkan kufar. Ada satu makcik tu umur 70 lebih. Ustaz, macam mana saya nak tolong, nak kempen apa, saya tak boleh Ustaz, duit pun saya tak ada. Macam mana nak buat? Saya kata, Tok, bangkit pukul 4 pagi, ambil air semayang, duduk kat sejadah, angkat tangan, menangis minta doa ke Allah bagi kekuatan pada pejuang Islam. Tu dia. Asatizah menggunakan medium tempat ceramah. Pakar-pakar IT menggunakan medium media sosial. Tolong tanya pada diri masing-masing, apa yang aku boleh bantu untuk memenangkan Perikatan Nasional? Tolong tanya sekarang. Apa medium yang saya boleh bantu untuk menangkan Perikatan Nasional dekat Padang Serai ni? Ustaz, saya ada cincin emas, tolong gadai, gunakan untuk perjuangan. Ustaz, saya ada rantai, Ustaz, saya ada gelang, tolong guna ni untuk perjuangan Islam. Bila kita mati nanti depan Allah, ya Allah, mana gelang saya yang telah saya korbankan? Mana cincin saya yang telah saya wakafkan? Mana harta saya, mana rantai saya yang telah saya berikan untuk perjuangan Islam? Itu akan menjadi saksi kita. Sebab tu saya boleh mai datang daripada jauh. Sebab saya tak nak lagi berlaku 22 bulan yang sangat memeripkan. Tolong. Walaupun kita sebagai pembangkang, tetapi kita pembangkang yang majoriti. Kalau dia orang bawa masuk dalam parlimen berkaitan tentang UEC, kita majoriti. Kita boleh tentang. Dan saya nak bagi satu berita tergempar. Jangan terkejut. Kalau Anwar Ibrahim dulu pernah buat satu langkah kajang, ke depan ni saya takut dia jadi langkah kejang. Kejang terkejut, heart attack. Pasal apa? Baik. Kita dah dengar Ustaz Amin kata tadi. Kita dah dengar ustaz-ustaz yang kata tadi, yang mana kita tahu bahawa sepatutnya kita memerintah dapat 115 SD tanda tangan, betul? Tiba-tiba dilajakkan masa 24 jam, naik Anwar Ibrahim. Pasal apa? Sebab ada pengkhianat dalam Barisan Nasional. Pau tu apa? Pau kaya tu. Persidangan Agung UMNO akan berlaku paling awal bulan 12, paling lewat bulan 1. Dan di dalam UMNO sendiri telah berlaku perpecahan 2 kumpulan. Macam mana berlaku perpecahan antara PAS dan juga Amanah, macam tu juga berlaku dalam UMNO sekarang ni. Cuma sekarang kita dah menang, Alhamdulillah. Sebab tu saya nak pesan, tolong bersabar dengan perjuangan Islam. Jangan keluar daripada gerakan Islam. Walaupun susah, tapi akhir dia manis. Dan bila berlakunya persidangan Agung UMNO dan usul mengatakan bahawa kena keluar daripada Pakatan Harapan dan masuk dalam Perikatan Nasional, dan andai kata majoriti dalam UMNO, dalam Barisan Nasional mengeluarkan undi tak percaya kepada Perdana Menteri, maka akan berlakulah perubahan kuasa daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Sebab itu kalau kita tambah 1 kerusi dekat Padang Serai ni, kita menambahkan 90% untuk kita memerintah negara. Cuma kerja tu serah pada Allah. Kita dalam Perikatan Nasional takkan khianat, melainkan mungkin yang akan berlaku pemberontakan di dalam Barisan Nasional. Sabar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau benda ni yang saya kata ni tak jadi, kita tunggu lagi 6 tahun. Boleh? Okey. Boleh nyanyi sama-sama? Hoi, hoya, hoi, depa sokong penyamun. Hoi, dulu kau
kata kau menyakau, sekarang kau suka, prinsip kau tukar. Hoi hoya hoi, depa sokong penyamun. Hoi dulu kau kata kau menyakau, sekarang kau suka, prinsip kau tukar. Nanti balik ni dodoi kat anak nyanyi lagu ni. Mana? Boleh? Boleh? Ayah-ayah usap kepala mak sambil tidur. Hoi hoi. Betul tak? Boleh tak? Nanti dalam TikTok apa nyanyi lagu ni. Viral kan? Biar mereka sedar. Okey, jadi tidak ada apa lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Nasrul dan seluruh penganjur kerana sudi menerima jemputan saya. Sepatutnya saya berdatang bersama dengan Pius Said. Tapi Pius Said tak dapat datang sebab apa? Pagi tadi subuh test COVID positif. Saya kata kat dia, awak hampir test pagi tu, mai datang dululah, lepas tu baru test. Kan? Kata macam tu. Tapi insyaAllah saya mewakili pendakwah-pendakwah selebriti. 80% daripada seluruh pendakwah selebriti menyokong Perikatan Nasional. Beza dia ada yang menzahirkan, ada yang menyokong daripada belakang. Terima kasih. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.